Mahkamah Rayuan. Pengenalan kepada Sistem Perundangan Malaysia KSE 2223. Pensyarah Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria daripada Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. 1. Penubuhan Mahkamah Rayuan. Pengenalan. Mahkamah Persekutuan ditubuhkan di bawah peruntukan perkara 121 dalam kurungan 1B Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi, hendaklah ada suatu mahkamah bernama Mahkamah Rayuan yang mempunyai pejabat pendaftarannya yang utama di Kuala Lumpur. Mahkamah Rayuan menjadi perantara antara Mahkamah Persekutuan dengan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes sivil dan kes jenayah. Mahkamah Rayuan ini juga hendaklah mempunyai bidang kuasa berikut. Yang pertama, memutuskan rayuan terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi atau seorang hakimnya kecuali yang diberikan oleh pendaftar atau pegawai-pegawai lain dan yang boleh dirayukan kepada seorang hakim di bawah Undang-Undang Persekutuan, dan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan oleh atau sebagaimana di bawah Undang-Undang Persekutuan. Seterusnya, bagi keanggotaan Mahkamah Rayuan, yang pertama, Mahkamah Rayuan hendaklah terdiri dari seorang pengerusi yang bergelar Presiden Mahkamah Rayuan dan 10 hakim lain. Seterusnya, seorang hakim Mahkamah Tinggi boleh bersidang sebagai hakim Mahkamah Rayuan jika Presiden berpendapat jika kepentingan keadilan berkehendak sedemikian, dan hakim tersebut hendaklah dinamakan bagi maksud itu mengikut kehendak keadaan setelah Presiden Mahkamah Rayuan berunding dengan Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Seterusnya, Hakim Mahkamah Rayuan juga boleh bertindak sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan jika Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan merasakan ianya perlu demi keadilan. Lalu, Ketua Hakim akan menamakan hakim-hakim yang terlibat. Seterusnya, bagi bidang kuasa Mahkamah Rayuan. Dari segi komposisi, setiap sidang hendaklah didengari oleh 3 orang hakim atau mana-mana bilangan ganjil yang ditentukan oleh Presiden. Seterusnya, jika Presiden tidak dapat hadir, seorang hakim senior akan menggantikannya. Seterusnya, Presiden berhak menentukan tarikh dan tempat bersidang serta boleh membatal atau menangguh mana-mana sidang. Dia juga boleh menentukan rayuan dibuat pada mana-mana mahkamah Malaysia jika perlu. Presiden juga menentukan cuti yang tidak melebihi 30 hari setahun. Setiap prosiding hendaklah diputuskan dengan pendapat majoriti. Jika didapati kurang atau ada pihak-pihak tidak bersetuju, maka kes akan didengar semula. Jika permohonan boleh dibuat sama ada ke Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Rendah, maka permohonan hendaklah dibuat ke Mahkamah Tinggi buat pertama kalinya. Seterusnya, Mahkamah Rayuan berhak mengeluarkan sebarang perintah interim bagi mengelakkan prejudis atau arahan sampingan yang tidak melibatkan keputusan mahkamah tersebut. Perintah itu boleh dipersetujui, diubah dan dihapus oleh Mahkamah Rayuan dalam masa 14 hari jika dipohon oleh pihak teranaya. Seterusnya, pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan. Presiden Mahkamah Rayuan beserta hakim-hakim lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri hendaklah meminta yang pertama, pandangan Ketua Hakim Negara bagi pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan, dan yang kedua, pandangan Presiden Mahkamah Rayuan bagi pelantikan hakim-hakim lain bagi Mahkamah Rayuan. Yang kedua, rayuan jenayah. Kes jenayah ialah apa-apa yang boleh memberikan masalah atau kesusahan kepada orang lain. Apabila menjalankan kuasa rayuan atau ulang kaji mana-mana kes yang diputuskan oleh Mahkamah Session, rayuan dari keputusan Mahkamah Tinggi yang mendengar kes-kes jenayah dari Mahkamah Magistrat sama ada dalam bidang kuasa ulang kaji atau rayuan boleh dibuat, hendaklah terlebih dahulu mendapat izin daripada Mahkamah Rayuan. Seperti contoh, kesalahan berat ialah semua orang bersetuju bahawa mencuri, mencederakan atau membunuh orang lain adalah perbuatan jenayah. Bidang kuasa mendengar rayuan jenayah menurut Akta 91 Seksyen 50/1. Yang pertama, mendengar kes-kes rayuan jenayah dari keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi dalam melaksanakan bidang kuasa asal. Yang kedua, apabila menjalankan kuasa rayuan atau ulang kaji dalam mana-mana kes yang diputuskan oleh Mahkamah Session. Memutuskan rayuan jenayah di bawah Seksyen 50/2 tertakluk kepada mana-mana kaedah yang mengawal selia prosiding. Mahkamah Rayuan berkenaan dengan rayuan jenayah, Mahkamah Rayuan hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Yang pertama, pada menjalankan bidang kuasa asalnya. Yang kedua, pada menjalankan bidang kuasa rayuan atau penyemakannya berkenaan dengan apa-apa perkara jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Session. Di bawah Seksyen 50/2, sesuatu rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Rayuan.
terhadap mana-mana keputusan Mahkamah Tinggi pada menjalankan bidang kuasa rayuan atau penyemakannya berkenaan dengan apa-apa perkara jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Majistret. Tetapi, rayuan itu hendaklah terbatas kepada soal undang-undang sahaja yang berbangkit semasa rayuan atau penyemakan itu dan penentuan oleh Mahkamah Tinggi yang melibatkan kesudahan rayuan atau penyemakan itu. Proses membuat rayuan jenayah di bawah Seksyen 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Yang pertama, notis rayuan difailkan dengan pendaftaran mahkamah dalam tempoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Yang kedua, hakim yang membuat keputusan perhakiman bertulis mengenai alasan keputusan tersebut dibuat. Yang ketiga, pendaftaran mahkamah membuat notis yang mengandungi rekod prosiding berserta bayaran yang ditetapkan kepada perayu kecuali pendakwa raya. Yang keempat, dalam tempoh 10 hari selepas notis disampaikan, perayu memfailkan petisyen rayuan berserta 5 salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan dengan pendaftar mahkamah. Yang kelima, pendaftar mahkamah menyampaikan salinan rekod prosiding dan salinan notis rayuan serta petisyen rayuan kepada pihak perayu dan peguam. Yang keenam, Mahkamah Rayuan mengeluarkan waran tangkap sekiranya rayuan dibuat terhadap tertuduh yang dibebaskan sebelum rayuan dibuat. Yang ketujuh, sekiranya Mahkamah Rayuan menolak rayuan atas alasan tertentu, notis penolakan disampaikan kepada perayu. Yang terakhir, jika Mahkamah Rayuan menerima rayuan tersebut, Mahkamah Rayuan memberi notis tentang masa dan tempat pembicaraan bagi pihak perayu. Akibat daripada permohonan rayuan di bawah Seksyen 57(2), jika perayu dihukum penjara, masa pelaksanaan hukuman ditangguhkan hendaklah dikecualikan dalam mengira tempoh hukuman, melainkan Mahkamah Rayuan memerintahkan sebaliknya. Di bawah Seksyen 58(2), Mahkamah Rayuan dibolehkan memutuskan rayuan secara ringkas, iaitu dengan tidak mengadakan perbicaraan jika didapati bahawa alasan rayuan tidak mengandungi persoalan undang-undang dan Presiden beserta 2 hakim lain mendapati bukti adalah mencukupi untuk mereka membuat sabitan dan tidak ada bahan di dalam keadaan kes yang menimbulkan keraguan yang munasabah sama ada sabitan itu betul atau membuatkan mahkamah menimbangkan bahawa hukuman perlu diringankan. Penghakiman dibuat oleh sebaik sahaja perbicaraan ditamatkan atau pada hari yang berikutnya yang akan ditetapkan oleh mahkamah untuk tujuan tersebut. Yang pertama, di bawah Seksyen 62(1), notis hendaklah disampaikan kepada pihak-pihak dan penghakiman disampaikan di mahkamah terbuka. Yang kedua, di bawah Seksyen 62(2), dalam rayuan kes-kes perkara jenayah, biasanya mahkamah hendaklah memberikan satu penghakiman sahaja yang akan diumumkan oleh Presiden atau mana-mana ahli yang diarahkan oleh Presiden. Yang ketiga, rayuan kes sivil. Kes sivil adalah merangkumi tindakan undang-undang yang diambil oleh seseorang individu yang dipanggil plaintiff untuk mendakwa orang lain, iaitu defendant yang telah melanggar hak-haknya, iaitu hak plaintiff. Ianya salah satu kesalahan yang kurang serius, contohnya pencerobohan, kegagalan membayar balik hutang atau menepati janji, kecuaian atau tuntutan, pampasan dan fitnah. Kes sivil hanya melibatkan kepentingan individu sahaja. Bidang kuasa mendengar dan memutuskan rayuan sivil. Menurut Seksyen 67 di bawah Akta 91, Mahkamah Rayuan mampu mendengar dan memutuskan rayuan dari Mahkamah Tinggi dalam mana-mana tindakan sivil sama ada semasa Mahkamah Tinggi menggunakan kuasa dalam bidang kuasa asalnya. Selain itu, Mahkamah Rayuan hendaklah mempunyai segala kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 24A kepada Mahkamah Tinggi di bawah peruntukan yang berhubungan dengan rujukan di bawah Perintah Mahkamah Tinggi. Menurut Seksyen 68 di bawah Akta 91, terdapat beberapa perkara yang tidak boleh perayu merayu daripada Mahkamah Rayuan. Yang pertama, jumlah tuntutan tidak termasuk faedah kurang daripada RM250,000 kecuali dengan kebenaran Mahkamah Rayuan. Yang kedua, jika undang-undang bertulis yang berkuat kuasa ketika itu, maka perhakiman Mahkamah Tinggi adalah muktamad. Yang ketiga, jika keputusan dicapai melalui persetujuan antara kedua-dua pihak yang terlibat, iaitu plaintiff dan defendant.
Permohonan rayuan kes sivil. Menurut Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994, yang pertama, sesuatu notis usul hendaklah pada keseluruhan isinya dalam bentuk borang 4 dalam jadual pertama dan notis itu hendaklah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh kembalian. Yang kedua, affidavit iaitu kenyataan sumpah bertulis akan difailkan, dibacakan dan digunakan dengan cara yang serupa seperti dalam suatu usul dalam Mahkamah Tinggi. Yang ketiga, semua permohonan kepada mahkamah dalam rayuan yang belum selesai hendaklah mengenai nombor rayuan yang diperuntukkan dalam Kaedah 17 dan juga hendaklah diuntukkan suatu nombor oleh pendaftar. Yang keempat, semua permohonan hendaklah dibuat dengan memfailkan 7 salinan notis usul dan 7 salinan affidavit yang dijadikan sebagai sokongan. Melainkan jika permohonan itu dibuat kepada seorang hakim mahkamah bersendirian, maka 2 salinan sahaja yang diperlukan. Dokumen tersebut mestilah difailkan dalam pejabat pendaftar mahkamah dan juga difailkan di pejabat pendaftar mahkamah tinggi di tempat perhakiman dan perintah diadukan itu telah dibuat. Apabila maklumat mengenai nombor permohonan atau maklumat mengenai tempat atau tarikh pendengaran diterima daripada pendaftar, maka peguam cara responden dengan segera perlu memberitahu responden. Yang terakhir, semasa pemfailan permohonan, peguam cara peperayu boleh memfailkan suatu kenyataan bertulis bahawa permohonan itu mustahak dan perlu disegerakan jika responden telah bersetuju. Akhir sekali, pendaftar hendaklah menghantar kepada pendaftar Mahkamah Tinggi. Cara rayuan sivil didengar. Menurut Akta 91, Seksyen 69, pendengaran rayuan. Yang pertama, rayuan boleh dibuat secara ulang bicara dan mahkamah mempunyai semua kuasa dan tanggungan Mahkamah Tinggi, termasuk kuasa budi bicara untuk menerima keterangan secara keterangan lisan di mahkamah, affidavit atau deposisi yang diambil di hadapan pemeriksa atau pesuruhjaya. Yang kedua, keterangan lanjutan itu boleh diberikan tanpa kebenaran atas permohonan interlokutori atau dalam mana-mana hal tentang perkara yang telah berlaku selepas tarikh keputusan yang dirayu. Tetapi, dalam beberapa keadaan iaitu selepas perbicaraan dijalankan, perkara-perkara yang merupakan merit rayuan dan didengar alasan, keterangan lanjutan tidak boleh dikemukakan kecuali dengan kebenaran mahkamah dan juga alasan-alasan yang khusus. Yang ketiga, dalam rayuan terhadap sesuatu penghakiman, selepas perbicaraan atau perkara berkaitan meritnya, keterangan lanjutan tidak boleh dikemukakan kecuali dengan kebenaran mahkamah dan juga alasan-alasan yang khusus. Yang keempat, mahkamah juga boleh membuat andaian iaitu inference fakta dan memberi penghakiman dan membuat perintah yang sepatutnya telah diberikan atau dibuat dan membuat perintah lanjutan atau perintah lain sebagaimana yang dikehendaki oleh kes itu. Yang kelima, kuasa yang disebutkan ini boleh dilaksanakan walaupun notis rayuan hanya berkait dengan sebahagian daripada keputusan itu, dan kuasa boleh dijalankan memihak kepada semua atau mana-mana pihak termasuk yang kena rayu walaupun tidak merayu tentang keputusan tersebut. Kos rayuan. Menurut Akta 91, Seksyen 70, Mahkamah Rayuan boleh membuat perintah tentang keseluruhan atau mana-mana bahagian kos rayuan atau kos di mahkamah bawahan seperti yang difikirkan ada. Perbicaraan baru bagi kes rayuan sivil. Menurut Seksyen 71, Akta 91, proses yang pertama, Mahkamah Rayuan hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan supaya perbicaraan baru diadakan mengenai alasan atau perkara yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi, dan ini adalah kuasa asalnya atau bidang kuasa rayuannya. Yang kedua, perbicaraan baru tidak boleh dibenarkan atas alasan penerimaan atau penolakan. Tidak wajar keterangan melainkan jika mahkamah berpendapat terdapat kesilapan keadilan yang asas telah berlaku, sebahagian yang dipertikaikan sebahagian atau satu pihak, maka mahkamah boleh membuat penghakiman terakhir terhadap kes tersebut. Yang terakhir, perbicaraan baru boleh diperintahkan atas apa-apa soal tanpa mengganggu dapatan atau keputusan mahkamah bawahan atas apa-apa soal lain. Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan. Bagi sidang dan cuti, Presiden boleh membuat sebarang peraturan tentang cuti yang difikirkannya patut. Pejabat mahkamah hendaklah beroperasi pada setiap hari kecuali hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.
Masa untuk melakukan apa-apa tindakan mahupun prosiding adalah terbatas mengikut bulan, dan jika terdapat perkataan bulan di mana-mana bahagian prosedur undang-undang di dalam kaedah ini, masa itu hendaklah dihitung mengikut kalender Gregory kecuali dinyatakan sebaliknya. Jika tindakan atau prosiding diarah atau dibenarkan untuk dijalankan dalam apa-apa tempoh kurang dari 6 hari dari atau selepas apa-apa tarikh atau peristiwa, hari kelepasan am dan hari kelepasan mingguan hendaklah tidak dimasuk kira dalam hitungan tempoh tersebut. Jika tempoh bagi melakukan tindakan atau prosiding itu tamat pada hari pejabat pendaftaran tutup, maka hendaklah dijalankan pada hari yang berikutnya di mana waktu pejabat pendaftaran dibuka. Mahkamah atau hakim mempunyai kuasa untuk melanjutkan atau memendekkan masa yang ditetapkan mengikut kehendak keadilan itu jika perlu. Masa untuk menghantar serah, meminda atau menfailkan sebarang dokumen boleh dilanjutkan sekali sahaja dengan persetujuan bertulis tanpa membuat permohonan mahkamah atau hakim. Tetapi, pelanjutan masa itu tidak boleh melebihi 14 hari. Dalam mana-mana hal yang di dalamnya bilangan hari tertentu dan tidak dinyatakan sebagai hari genap, maka bilangan hari itu hendaklah dihitung dengan tidak mengambil kira hari pertama tetapi mengambil kira hari yang terakhir. Seterusnya, tertakluk mengikut mana-mana peruntukan undang-undang bertulis lain, kos semua prosiding dan kos yang bersampingan dengan semua prosiding dalam mahkamah hendaklah mengikut budi bicara mahkamah dan hakim. Yang pertama, dengan syarat tiada unsur yang boleh melucutkan hak seseorang terhadap kos daripada wang tertentu yang dia berhak mendapatkannya. Merayu tak hukuman, tak mampu hukuman mahkamah, sudah menjatuhkan hukuman penjara katakan 2 tahun. Sedangkan dalam hukuman tersebut mengatakan bahawa hukuman penjara minimum 2 tahun hingga 5 tahun contoh. Jadi perayu orang kata tuduh dijatuh hukuman penjara 2 tahun. Jadi perayu tu tak setuju, tak puas hati mengatakan dihukum penjara 2 tahun. Jadi dia merayu supaya hukuman hukuman penjara minimum 2 tahun, maksimum 5 tahun. Hakim dia suka hukuman penjara 3 tahun. Lepas tu perayu tak puas hati dengan hukuman 3 tahun. Dia mohon hukuman 3 tahun dikurangkan kepada 2 tahun. Sebab 2 tahun tu hukuman minimum. Jadi dia masuk noti rayuan. Jadi bulan tertentu itu akan dinilai sebagai perayu. Dalam masa sama, pihak pendakwa tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah mengatakan bahawa hukuman tiada 3 tahun. Sebab memandangkan kepada kes dapat takis, dia hukuman bisa lebih berat. Mungkin patutnya dia kena dikenakan hukuman 4 tahun. Sebab maksimum 5 tahun. Jadi pihak pendakwa masukkan noti rayuan balas. Dia mohon pula hukuman penjara dinaikkan daripada 3 tahun kepada 4 tahun. Itu maksudnya noti rayuan balas lah. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan Mahkamah Rayuan.